Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey. Hari ini kita akan belajar unit 7, sambungan bagi tahun 4 iaitu tajuk tenaga. Pertama sekali kita maksud tenaga. Apa itu tenaga? Tenaga ialah keupayaan melakukan kerja. Seterusnya kita tengok kepada sumber tenaga. Tenaga dapat diperoleh daripada pelbagai sumber. Yang pertama adalah matahari. Matahari merupakan sumber tenaga yang paling utama. Tenaga matahari boleh digunakan untuk menjalani elektrik melalui panel suria ataupun kita panggil sistem solar. Yang kedua, sumber tenaga air. Air yang mengalir dapat menggerakkan turbin di dalam empangan untuk menjanakan elektrik. Yang ketiga adalah biogesim. Yang keempat, angin. Yang kelima, bahan api fosil. Yang keenam, bahan nuklear. Dan yang terakhir adalah ombak. Antara 7 sumber ini, cikgu rasa 2 sumber yang awak mungkin tak tahu iaitu biogesim dan juga bahan nuklear. Kita tengok dulu biogesim. Apa itu biogesim? Biogesim ialah bahan daripada tumbuh-tumbuhan seperti kayu api, sisa kayu. Kalau awak tengok pokok-pokok yang dah mati tu, yang jatuh tu, itu adalah biogesim. Yang kedua adalah daripada tanaman. Yang ketiga adalah daripada sampah. Selain daripada itu, tinja haiwan. Tinja haiwan juga merupakan sumber daripada biogesim. Sumber tenaga nuklear. Tenaga nuklear ini seperti uranium digunakan untuk menjanakan elektrik di stesen jana kuasa nuklear. Seterusnya kita tengok bentuk-bentuk tenaga. Terdapat pelbagai bentuk tenaga di sekeliling kita. Yang pertama adalah tenaga suria yang diperoleh daripada matahari. Yang kedua, tenaga haba. Yang ketiga, tenaga kinetik. Yang keempat, tenaga bunyi. Yang kelima, tenaga elektrik. Yang keenam, tenaga kimia. Yang ketujuh, tenaga cahaya. Dan akhir sekali adalah tenaga nuklear. Ada lagi satu iaitu tenaga keupayaan. Semuanya ada 9 bentuk tenaga. Kita tengok satu persatu. Tenaga suria mesti awak dah tahu daripada matahari. Dia membekalkan kita haba dan juga cahaya. Tenaga haba tersimpan pada objek yang mempunyai kepanasan. Benda yang panas mesti ada tenaga haba. Contohnya awak pegang lampu suluh. Lama-lama lampu suluh tu akan panas kan? Itu adalah tenaga haba. Yang ketiga, tenaga kinetik. Tenaga kinetik ni kita dapat dia dalam objek yang bergerak. Objek yang bergerak. Contohnya kita bergerak, itu kita dah kira ada tenaga kinetik. Ataupun kipas yang sedang berpusing, itu adalah tenaga kinetik. Kita tengok pula tenaga bunyi. Tenaga bunyi dihasilkan oleh objek yang bergetar. Contohnya gitar. Seterusnya, tenaga elektrik. Tenaga elektrik ni mengalir dalam 1 litar yang lengkap. Dalam 1 litar yang lengkap tu mesti ada mentol, sel kering, wire. Ni yang awak dah belajar masa tahun 3. Yang seterusnya, tenaga kimia. Tenaga kimia. Tenaga yang tersimpan dalam makanan. Benda yang kita makan setiap hari tu akan simpan dalam badan kita. Itu dikira sebagai tenaga kimia. Lilin.
bahan api fosil, biojisim, bateri juga adalah datangnya daripada tenaga kimia. Seterusnya, tenaga cahaya. Okey, dihasilkan oleh objek yang memancarkan cahaya. Contohnya lampu. Contoh mudah adalah lampu. Okey, tenaga keupayaan. Okey, tenaga keupayaan tersimpan pada objek yang berada pada sesuatu ketinggian. Satu ketinggian, benda yang tinggi. Contohnya kita melompat daripada tempat yang tinggi. Okey, kita ada tenaga keupayaan. Okey, ataupun diregangkan. Maksudnya awak tarik getah. Itu ada tenaga keupayaan. Atau dimampatkan. Okay, awak ambil span, awak tekan dia. Okey, itu ada tenaga keupayaan. Okey, seterusnya tenaga nuklear. Tenaga yang terkandung dalam bahan nuklear seperti uranium. Okey, kita tengok pula perubahan bentuk tenaga. Okey, tenaga ni dia boleh berubah daripada satu bentuk kepada bentuk yang lain. Okey, ada dua simbol penting dalam perubahan bentuk tenaga ni. Yang pertama, simbol anak panah yang bermaksud berubah kepada. Okey, yang kedua, simbol tambah ni bermaksud dan. Okey, sebagai contoh, okey, mengayuh basikal. Okey, orang yang sedang mengayuh basikal ni, apa tenaga yang ada dalam dia? Okey, yang pertama, okey, dalam badan kita makan setiap hari kan? So, dalam badan kita ada tenaga kimia. Okey, bila kita kayuh, basikal itu bergerak dan itu berubah kepada tenaga kinetik. Okey, anak panah tu maksud dia berubah kepada. Okey, contoh lain. Menghidupkan televisyen. Okey, televisyen mesti ada elektrik. Okey, bermula dengan tenaga elektrik berubah kepada tenaga cahaya. Okey, dan tenaga bunyi. Yang ketiga, menyalakan api. Okey, tenaga kimia. Okey, berubah kepada tenaga haba dan tenaga cahaya. Yang keempat, semasa terjun dari papan terjun. Okey, daripada papan terjun tu awak ada tempat yang tinggi. So, awak ada tenaga keupayaan berubah kepada tenaga kinetik. Bila dah bergerak, dah jatuh ke air tu akan menghasilkan bunyi. So, berubah kepada tenaga bunyi. Yang kelima, menyalakan lampu sulur. Okey, tenaga kimia yang ada pada bateri berubah kepada tenaga elektrik, berubah kepada tenaga haba dan tenaga cahaya. Okey, kalkulator suria. Maksudnya kalkulator ni dia tak guna bateri, dia gunakan tenaga suria. Okey, tenaga suria bertukar kepada tenaga elektrik dan tenaga cahaya. Tenaga cahaya ni nombor yang awak nampak tu lah. Okey, yang ketujuh, ketika kenderaan bergerak. Okey, tenaga kimia daripada bahan api iaitu petroleum berubah kepada tenaga kinetik. Yang ke-8, semasa proses fotosintesis. Okey, ni awak dah belajar. Okey, tenaga suria. Okey, fotosintesis mesti ada cahaya. Okey, so mana dapat cahaya tu adalah daripada matahari. Matahari ada tenaga suria berubah kepada tenaga kimia sebab dia menghasilkan makanan. Okey. Okey. Itu sahaja untuk tajuk tenaga, tapi lepas tu awak juga ada tajuk tenaga tidak boleh dicipta atau dimusnahkan, sumber tenaga boleh dibarui dan tidak boleh dibarui, berhemat menggunakan tenaga. Okey, untuk tajuk yang seterusnya, cikgu akan bagi nota, awak boleh baca. Okey, awak boleh baca, ambil masa malam-malam ke, okey, awak boleh baca. Okey, seterusnya cikgu nak bagi latihan.